Salam sejahtera semua. Hari ini kita sambung kepada subtopik 1.3 rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Sebelum ni kita sudah belajar manusia punya gerak balas kan, mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Jadi sekarang kita mau belajar tentang tumbuhan pula. Tumbuhan pun bergerak balas juga terhadap rangsangan. So, cuba kamu fikir, apa tumbuhan bergerak balas kepada apa? Apa rangsangan yang boleh merangsang tumbuh-tumbuhan? Okey, kita tengok persoalan dia di sini. Adakah tumbuhan tumbuh dengan lebih cepat sekiranya kita bercakap dengannya? Kau pernah try kah? Kamu pernah try pergi bercakap sama tumbuh-tumbuhan, sama pokok keladi mamak kamu di rumah? Bah, cepatlah kau tumbuh, lepatlah kau punya daun. Okey, cuba kamu try buat eksperimen. Adakah dia akan tumbuh dengan lebih cepat? Okey, so mengapakah rangsangan yang diberikan tidak berkesan? Dibilang, kalau kamu bercakap sejak sama tumbuhan tu, kamu tidak siram dia, tidak bagi dia matahari, confirmlah dia akan mati. Okey, jangan try ya, kena marah kamu oleh mama kamu. Okey, so gerak balas tumbuhan terbahagi kepada dua, iaitu tropisme dan gerak balas nastik. Okey, ingat gerak balas tumbuhan terbahagi kepada dua. Tropisme, gerak balas nastik. Kita tengok apa itu tropisme dulu. Okey, tropisme ialah gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan seperti cahaya, air, graviti dan sentuhan yang datang dari suatu arah. So, bermaksud tumbuh-tumbuhan akan bergerak balas. Okey, dia akan memberi respon kepada cahaya, kepada air, kepada graviti dan kepada sentuhan. Okey, sentuhan macam mana tu? Macam mana dia bergerak balas terhadap sentuhan? Okey, nanti kita tengok. Bahagian yang tumbuh ke arah rangsangan dikenali sebagai tropisme positif. Ingat ini penting. Kalau dia tumbuh ke arah rangsangan itu, nama dia tropisme positif. Kalau bahagian tumbuhan yang tumbuh menjauhi rangsangan, dikenali sebagai tropisme negatif. Ingat, mendekati positif, menjauhi negatif. Okey, gerak balas terarah tumbuhan lazimnya berlaku dengan perlahan dan kurang ketara. Pokok pun kita tengok, mungkin 1 bulan kau dah tengok dia tinggi sudah. Kau tidak akan tanam hari ini, besok tinggi sudah pokok tu kan. Jadi bermaksud dia gerak balas terhadap cahaya, air, graviti dan sentuhan ini dengan perlahan. Kita tidak dapat nampak dia meninggi. Maksud dia, kita akan nampak pokok tu jadi tinggi selepas satu tempoh masalah tanpa kita sedar. Okay. So, tropisme terbahagi kepada yang pertama. Kalau tengok gambar raja ini kamu boleh try lah kalau kamu berminat. Okey, ambil lampu. Okey, ambil lampu, lepas tu sulu tumbuh-tumbuhan tu, kamu akan nampak perlahan-lahan, lama-lama pucuk dan daun tumbuhan menunjukkan fototropisme positif. Macam mana tahu dia fototropisme positif? Okey, sebab dia tumbuh ke arah sini. Maksud dia bilik tu kamu letak gelap, tapi letak satu lampu di sana, suluh tumbuh-tumbuhan tu, so pokok tu dia akan lama-lama dia akan tumbuh ke arah sini. Okey, itu apa nama dia? Nama gerak balas ini ialah fototropisme. Okey, foto dalam istilah sains mewakili cahaya. Jadi fototropisme ialah gerak balas terhadap cahaya. Okey, so ini ialah gerak balas. Okey. So next, apa lagi? Tadi sudah belajar ada 4 kan? Jadi yang pertama sudah bincang, yang kedua, okey, air menunjukkan hidrotropisme positif. Coba tengok gambar raja ni, teka apa itu hidrotropisme. Ada air, okey, ada air, ada tanah yang lembab. Lepas tu dia menunjukkan bahagian akar tumbuhan akan tumbuh ke arah air. Okay. So, ini dinamakan sebagai hidrotropisme. Okay. Hidrotropisme. Hydro bermaksud air. Jadi, hidrotropisme ialah gerak balas terhadap air. Okay. So, bahagian akar ialah hidrotropisme positif. Okay. Ketiga, akar menunjukkan, selain daripada gerak balas terhadap air, akar juga menunjukkan geotropisme positif. Okey, manakala pucuk menunjukkan geotropisme negatif.
Okay. So kalau kamu tengok, coba teka geotropisme apa? Geotropisme ialah tumbuh mengikut arah graviti. Kita tahu arah graviti ialah di mana? Okay, di bawah tanah. Sebab itu kita boleh berdiri di atas tanah. Sebab tarikan graviti datang daripada pusat bumi. Jadi bermaksud kalau kamu tengok pasu ni terbalik pun, kamu sengaja kasih terbalik pasu tu, okay, dia punya akar tetap akan tumbuh ke bawah. Okay, itu menunjukkan akar ialah geotropisme positif. Okay, geotropisme negatif apa maksud dia? Okay, bermaksud walaupun pokok ni tumbang, okay, kamu kasih tumbang dia begitu kan? Pokok tidak akan tumbuh ke arah sini. Okay, tidak akan. Dia tetap akan naik ke atas. Sebab dia mau mencari cahaya matahari satu. Juga sebab dia menunjukkan geotropisme negatif, iaitu dia menjauhi tarikan graviti. Okay, jadi ingat ini nama dia geotropisme. Okay, so geotropisme ialah gerak balas terhadap tarikan graviti. Last, terakhir. Okay, ini pokok timun mempunyai sulur paut yang melilit objek yang bersentuhan dengannya. Tidak tahulah di rumah kamu, tapi jaranglah orang tanam sendiri timun. Okay, pokok seri pagi mempunyai batang yang melilit objek yang bersentuhan dengannya. Pernah nampak tumbuhan dia lilit di pagar rumah? Okay, itu ialah apa? Thigmotropisme. Thigmo bermaksud sentuhan. Jadi thigmotropisme bermaksud gerak balas terhadap sentuhan. Sentuhan apa? Sentuhan sulur paut yang dia punya batang-batang melilit ni. Okey, dia dapat kesan di sini ada rangsangan pagar sentuhan kan, jadi dia pergilah lilit. Okey, bermaksud kan kalau kamu tanam macam ni, okey, tanam satu biji benih. Kalau tumbuhan itu ialah tumbuhan melilit, di sini kamu pacak pagar, di sinilah dia pergi melilit. Okey, dia akan melilit macam tu. Kalau kamu pacak di sini, dia akan melilit naik atas dah. Sebab ini merupakan rangsangan kepada tumbuhan tersebut. So, thigmotropisme ialah gerak balas terhadap sentuhan, tetapi bergantung kepada arah rangsangan. Okey. Tadi kalau kamu tanam di sini kamu pacak pagar, tumbuhan tu akan melilit pergi sini. Dia bergantung kepada arah datangnya rangsangan. Di mana ada rangsangan, di sana dia pergi. Okey, so ada 4 jenis tropisme. Ingat nama dia: foto, hydro, geo, thigmo. Okey. So kita tengok secara satu persatu. Okey. Ini gerak balas fototropisme ialah gerak balas tumbuhan terhadap cahaya. Pucuk tumbuhan menunjukkan fototropisme positif sebab dia tumbuh ke arah cahaya. So, apa pentingnya? Kadang soalan tanya, apakah kepentingan fototropisme kepada tumbuhan? So, fototropisme memastikan pucuk dan daun tumbuhan memperoleh cahaya. Kenapa mesti mau dapat cahaya? Sebab dia mau menjalankan fotosintesis. Okey? Apa tu fotosintesis? Proses membuat makanan dalam tumbuhan. Okey, dia buat makanan dia sendiri. Okey, so ini ialah eksperimen yang boleh dijalankan. Kamu boleh jalankan sendiri di rumah kah, manakah. Okey. So, ambil kotak, kamu tengok beza di antara kotak A, B dan C ialah A, kamu letak ini, kotak ini semua warna hitam. Okey, luar dia semua warna hitam. Buka satu lubang kecil di bahagian kiri. Yang kotak kedua semua kotak hitam, lubang kecil letak bahagian atas dan ini letak bahagian kanan. Okey. So apa pemerhatian? Kadang soalan tanya lukiskan arah pucuk benih tumbuh ke arah mana, dia tanya. So kalau secara logik kan sini ada cahaya, so kita akan lukis macam ni lah. Dia akan tumbuh ke arah sini. Okey, kalau kotak ni dia punya lubang di atas, so dia akan tumbuh tegak ke atas. Kalau di sini dia punya lubang, dia akan ke sini. Ini menunjukkan pucuk, menunjukkan fototropisme positif. Yang kedua ialah hydrotropisme.
Oke, yaitu gerak balas tumbuhan terhadap air, water. Oke, akar tumbuhan menunjukkan hydrotropisme positif, yaitu tumbuh ke arah air. Pernahkah kamu nampak akar tumbuhan tumbuh naik atas? Dia punya pucuk, dia punya daun tumbuh ke bawah. Tidak kan? Oke. So, hydrotropisme positif, apa kepentingannya hydrotropisme ini? Dia membolehkan akar tumbuhan mendapatkan air untuk menjalankan fotosintesis dan garam mineral terlarut untuk terus hidup. Oke, akar nih dia punya tugas dalam satu tumbuhan ialah mencari air dan garam mineral. So, akar mesti tumbuh ke bawah lah sebab air terdapat di bawah tanah. Oke, ada air bawah tanah, dia mau cari air. Oke, kalau dia naik ke darat dia akan dijemur oleh matahari, dah lah dia dapat air. Oke. So, ini adalah eksperimen yang dijalankan. Penting di sini kita tengok apa beza antara bikar X dan Y. Bikar X kita isi dengan air, oke. Bikar Y kita isi dengan kalsium klorida kontang, oke. Memandangkan ini adalah proses, ini adalah eksperimen untuk mengkaji tindak balas tumbuhan terhadap air. Jadi mestilah satu ada air, satu tiada air, kan? Barulah kita boleh kaji betul kan akar akan tumbuh ke bawah, oke. So ini untuk eksperimen X, dia ada kapas lembab, ada biji benih, lepas di bawah dia ada air. Jadi apa yang kita akan perhatikan ialah akar tumbuh ke bawah sebab dia mencari air yang banyak. Oke. Yang kedua, kalsium klorida kontang di bikar Y, kita mau dia tiada air. Jadi fungsi kalsium klorida kontang ialah menyerap air ataupun kelembapan. Dia mau dia kering di bawah ni. Bahagian bawah ni dia mau kering. Jadi, so cuba fikir, ini ada kapas lembab, okey, di bawah dia kering. Jadi akar akan tumbuh ke mana? So akar akan tumbuh ke arah kapas. Jadi dia akan tumbuh, dia tidak akan tumbuh ke bawah sebab di bawah tiada air. Kalau akar tumbuh ke bawah bahagian yang tiada air, matilah dia. Okey, dia akan tumbuh ke atas. Next, geotropisme positif. Ini seperti yang diterangkan tadi, gerak balas tumbuhan terhadap graviti. Akar tumbuhan menunjukkan geotropisme positif, yaitu tumbuh ke arah tarikan graviti. Geotropisme positif membolehkan akar tumbuhan tumbuh jauh ke dalam tanah untuk mencengkam lalu menstabilkan kedudukan tumbuhan ini pada tanah. Kenapa akar mesti tumbuh ke bawah? Satu, sebab dia mau cari air, cari garam mineral. Satu lagi sebab dia mau cengkam tanah supaya pokok itu tidak tumbang. Oke, jadi ini adalah pentingnya mencengkam lalu menstabilkan kedudukan tumbuhan. Oke, so ini adalah eksperimen dia. Kamu kasih, ini adalah piring petri, lepas di dalam tu letak biji benih yang sudah bercambah. Oke, so kalau kamu kasih berdiri piring petri ni, oke, kita mau kaji betulkah tidak dia punya akar akan tumbuh ke arah bawah. Jadi bila kita tegakkan piring petri ni, oke, kamu akan perhatikan dia punya akar akan tumbuh ke arah bawah lah. Itu menunjukkan geotropisme positif. Oke. Next. Jadi kita ulang. Yang dua kita mau kaji saja pucuk dengan akar. So pucuk menunjukkan fototropisme positif, manakala dia menunjukkan hydrotropisme dan geotropisme negatif. Pucuk kah? Pucuk. Bahagian atas tumbuhan, daun, pucuk. Oke. Fototropisme sebab dia tumbuh ke atas. Hydrotropisme, geotropisme negatif. Oke, sebab dia tumbuh ke atas kan. Dua-dua ini berada di bawah. Jadi kalau dia menjauhi, pucuk menjauhi air dan tarikan graviti, dia bermaksud bahagian pucuk ialah hydrotropisme dan geotropisme negatif. Oke, jadi akar macam mana? Akar ialah hydrotropisme dan geotropisme positif sebab dia tumbuh ke arah air dan tarikan graviti. Dan akar merupakan fototropisme negatif sebab matahari di atas, akar tumbuh ke arah bawah. Jadi bermaksud dia menjauhi cahaya matahari, jadi dia ialah fototropisme negatif. Oke. Next, ialah apa? Gerakan nastik.
Pokok timun mempunyai sulur paut yang melilit objek yang bersentuhan dengannya. Pokok seri pagi mempunyai batang yang melilit objek yang bersentuhan dengannya. Gerakan nastik ialah gerak balas tumbuhan terhadap sentuhan. Sulur paut atau batang yang melilit menunjukkan tigmotropisme positif apabila berpaut pada sebarang objek atau tumbuhan lain. Gerak balas ini menunjukkan membolehkan, membolehkan tumbuhan tumbuh secara menegak untuk memperoleh cahaya matahari dan mencengkam objek untuk memperoleh sokongan. Disebabkan dia tiada batang yang keras, dia terpaksa melilit pada sokongan supaya dia boleh tumbuh ke atas. Kenapa mau tumbuh ke atas? Untuk mendapatkan cahaya matahari dan sokongan lah. So, contoh ialah gerak balas nastik pada daun pokok semalu. Tidak pasti kamu pernah nampakkan enggak? Saya rasa adalah biasanya di tepi-tepi jalan banyak nih pokok semalu. Pokok semalu nih dia buka, kalau kamu sentuh dia akan kuncup. Kenapa dia kuncup? Sebab dia mau melindungi diri dia supaya tidak dikacau oleh kamu. Merupakan gerak balas terhadap rangsangan seperti sentuhan tetapi tidak bergantung pada arah rangsangan. Ini ialah gerak balas terhadap sentuhan juga. Gerak balas nastik ialah gerak balas terhadap sentuhan juga, tapi bezanya, tigmotropisme pun gerak balas terhadap sentuhan. Jadi apa beza antara tigmo dengan gerakan nastik? So sentuhan ini bergantung kepada arah rangsangan. Di mana ada rangsangan di situ dia pergi. Tapi gerak balas nastik ini, dia tidak kira lah kau sentuh pokok semalu ni dari mana, dari tepi kah, dari bawah kah, dari atas kah, kau guna kaki saja kah, dia tetap akan kuncup, dia tetap akan memberi respon. So itu ialah gerak balas nastik. Dia tidak bergantung pada arah rangsangan. Gerak balas nastik berlaku lebih cepat daripada tropisme. Tropisme, kalau tigmotropisme kamu tunggu dia tumbuh melilit dia lama lagi kan, mungkin 1 bulan begitu, 1 minggu baru kau nampak dia melilit. Tapi kalau gerak balas nastik nih terus saja kau sentuh dia kuncup, kau sentuh dia kuncup, nanti dia buka balik, kau sentuh lagi dia kuncup lagi balik. Selain daripada pokok semalu, pokok semalu ini tengok zoom in, saya takut kamu tidak nampak, jadi saya cari gambar lah. Beginilah pokok semalu. Dan periuk kera. Periuk kera ialah kalau ada serangga masuk sini kan, dia dapat kesan ada sentuhan. Ada benda yang masuk dalam dia punya tutup ni akan tutup dan dia akan makan lah. Makan, kita guna perkataan makan lah, makan serangga. So itu saja untuk hari ini. Nanti Miss screenshot nota yang perlu disalin. Thank you.